Saya berterima kasih di atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk turut membahas rang undang-undang keselamatan cyber. Saya mengambil kesempatan ini untuk pertamanya memuji Menteri dan juga Kementerian. Dalam masa 3-4 bulan beliau diberi amanah, beliau telah berjaya menggubal undang-undang ini, di mana saya merasakan undang-undang ini cukup sempurna kerana di antara peruntukan-peruntukan ianya tidaklah bersifat kuku besi. Saya akan merujuk kepada peruntukan-peruntukannya kemudian. Saya percaya bahawa ancaman cyber makin berluasa dan kita selalu mendengar bahawa ancaman cyber ini memang berlaku setiap hari, tetapi saya mendengar dengan teliti ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri bahawa ianya memfokuskan undang-undang ini terhadap 4 isu. Pertamanya keselamatan, kedua ekonomi, ketiga kesihatan dan keempat sosial. Kita selalu mendengar bahawa semasa pilihan raya umum berlakunya ancaman cyber, dan saya membaca di sini beberapa liputan surat khabar. Umpamanya surat khabar The New Straits Times dengan izin dengan tajuk Puan Speaker, Personal information of 800,000 voters compromised by alleged breach of EC database dalam pilihan raya. Peranti yang kita ada dalam definisi undang-undang ini yang paling berbahaya adalah telefon. Bayangkan semasa pilihan raya, kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan fitnah yang begitu berbahaya tentang mana-mana parti politik, ataupun kita tidak dapat berhubung di antara satu sama lain semasa pilihan raya, yang selalunya berluasa, yang selalunya berlaku. Pada masa yang telah berlalu, masa yang silam, beberapa tahun yang lalu, Menteri Komunikasi sendiri pernah pun mengadu. Saya baca, ini adalah liputan daripada The New Straits Times dengan izin Timbalan Speaker. Lembah Pantai PKR candidate Fahmi Fazil also said his mobile phone was flooded with calls since 7 a.m. from unidentified numbers from the US. Data breach ataupun cyber attack ini adalah sesuatu yang begitu berbahaya, terutamanya semasa pilihan raya. Kita tahu bahawa ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, lebih-lebih lagi apabila kita juga ada mendengar tentang artificial intelligence, di mana gambar-gambar seseorang itu boleh dirakam seolah-olah beliau bercakap, seolah-olah beliau beraksi. Bayangkan kalau kita ada gambar-gambar yang dimasukkan dalam handphone seperti yang berlaku di Sheraton di Sandakan pada satu masa yang lalu, di mana salah seorang ahli parti politik terlibat dalam aksi-aksi yang tak begitu baiklah, aksi-aksi lucah. Ia juga boleh menyebabkan, this is also a kind of dengan izin cyber attack. So saya di sini terpanggil untuk juga menyentuh beberapa peruntukan, dan saya ingin memuji Menteri yang mempunyai pengetahuan undang-undang yang begitu baik, yang pernah menjadi peguam bela yang tersohor berkenaan dengan peruntukan-peruntukan. Umpamanya Seksyen 50 saya menyentuh, di mana Seksyen 50 ada peruntukan di mana peguam bela yang mewakili mana-mana pihak yang dituduh di mahkamah mempunyai hak untuk menuntut kenyataan mana-mana saksi itu dikemukakan bagi tujuan mencabar saksi tersebut. Saya percaya, sebab itu saya katakan tadi dalam mukadimah saya, Timbalan Speaker, bahawa ini bukanlah undang-undang yang bersifat kuku besi. Satu undang-undang cyber yang begitu sempurna, tetapi pada masa yang sama memberi ruang untuk mana-mana pihak yang dituduh dengan akta ini untuk mengemukakan pembelaan, the benefit of the doubt dengan izin, untuk membela beliau sendiri di mahkamah. Pada masa yang sama, saya juga ingin memuji Menteri dan Kementerian di atas peruntukan Seksyen 58. Peruntukan 58 A, B, subsection 1 dan subsection 2, di mana kalau seseorang itu dihadapkan ke mahkamah,
dengan melakukan kesalahan cyber di bawah akta ini, dan beliau menunjukkan bahawa perkara itu telah dilakukan tanpa persetujuan, tanpa pembiaran, ataupun beliau telah pun mengambil langkah-langkah yang sepatutnya, yang sewajarnya, yang semunasabahnya untuk menjalankan usaha untuk menghalang pelakuan kesalahan itu, maka beliau tidak boleh dipersalahkan dan tidak boleh didapati bersalah. Saya di sini ingin menyentuh juga beberapa perkara melibatkan data breach ataupun cyber attacks yang berlaku dewasa ini melibatkan bank. Pihak Maybank pada satu ketika yang dahulu telah pun melaporkan bahawa maklumat-maklumat peribadi termasuklah nombor akaun pihak-pihak yang terlibat yang menyimpan duit dalam bank tersebut telah pun digodam, dan beberapa jumlah wang yang begitu besar telah pun dikeluarkan daripada akaun-akaun tersebut tanpa pengetahuan bank dan juga pengetahuan pemilik akaun. Di sini saya juga ingin tanya kepada menteri, kalaulah berlakunya perkara itu sekali lagi, di mana kita lihat bahawa penyimpan individu-individu yang menyimpan duit dalam bank kehilangan wang mereka disebabkan oleh maklumat peribadi mereka telah pun digodam, dikongsi, di mana wang itu telah pun dikeluarkan. Bolehkah kita mempertanggungjawabkan institusi kewangan tersebut di bawah undang-undang ini? Apabila kita sedang membahaskan undang-undang ini telah pun jadi viral, saya lihat tadi satu berita yang disiarkan dalam Facebook di mana ada pemakluman oleh JKR Malaysia, notis pemakluman. Ini adalah makluman yang telah disiarkan dalam Facebook. Semua pihak dinasihatkan untuk tidak memberi maklum balas terhadap sebarang hantaran melalui akaun tersebut. Pengemas kinian akhir akaun rasmi Facebook JKR telah pun digodam. Ini adalah makluman yang kita terima. Jadi Timbalan Speaker, saya mengambil kesempatan ini untuk memuji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Tambun, Yang Berhormat Damansara, Kementerian dan Kerajaan yang ada sekarang di atas undang-undang ini. Sekian, terima kasih. Jelutong mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong.